Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat datang ke channel saya, Syazli Ishak. Hari ini kita akan teruskan kelas online kita dengan tajuk yang baru, tetapi sebelum tu jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk tekan loceng untuk dapatkan semua info-info yang terkini pada saya. Ayuh kita mulakan kelas kita. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan reka bentuk elektrik, tetapi sebelum tu pastikan bersama-sama dengan kamu ada buku teks dan juga buku modul. Sila buka buku teks muka surat 62 dan buku modul pada muka surat 36. Baik, bagaimanakah sekiranya tiada elektrik dalam rumah kita sekarang? Kamu semua sedia maklum bila mana dalam keadaan blackout, kamu berada di rumah sorang-sorang, tiba-tiba blackout, kamu tentu akan panik. Sudah tentunya lampu tidak berfungsi, kipas tidak berfungsi, televisyen tidak berfungsi, penghawa dingin tidak berfungsi. Dengan adanya elektrik, aktiviti kehidupan manusia menjadi semakin berkualiti dan mudah. Contohnya mesin basuh, lampu, kipas dan perkakas elektrik yang lain. Dengan ada semua perkakas ini, mampu menjimatkan masa dan membuatkan hidup kita lebih mudah. Baik, untuk hari ini saya akan teruskan dengan elemen sistem elektrik. Kamu akan belajar 4 jenis elemen, yang mana semua elemen ini agak panjang. Saya akan cuba huraikan dengan padat. Kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, sumber. Baik, sumber ialah terbahagi kepada dua jenis, iaitu boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Apa itu sumber boleh diperbaharui? Sumber yang boleh digunakan semula. Bekalan tenaga ini akan kekal selama-lamanya. Contohnya seperti angin, air, matahari dan ombak. Manakala sumber yang tidak boleh diperbaharui, sumber ini akan habis, tidak boleh dikitar semula. Contoh seperti petroleum, arang batu, gas dan juga tenaga nuklear. Sumber tenaga di negara kita adalah apa dia? Hidroelektrik. Kita gunakan air. Baik, ini saya akan terangkan satu persatu sumber elektrik daripada angin. Bagaimana angin boleh menukarkan kepada tenaga elektrik? Baik, dengan bantuan kipas ataupun kincir angin, dia akan menggerakkan angin. Aliran angin itu, kalau kamu tengok di sini, aliran angin akan menolak bilah kipas ini. Dan manakala apabila blade ini ataupun bilah kipas ini berpusing, berputar, dia akan menghasilkan satu medan magnet. Dan medan magnet ini akan menghasilkan satu cas elektrik yang terus dikumpulkan di arus elektrik dan terus diagihkan ke setiap rumah. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya. Ini sumber elektrik angin. Okey, yang kedua kita tengok air. Okey, sumber elektrik air ini, kalau di negara kita, kita ada stesen jana kuasa hidroelektrik. Contohnya seperti empangan Tasik Kenyir, empangan Bakun di Sarawak, kemudian di Kelantan dan juga di Perak. Kita ada empangan ini, dia boleh menjana kuasa elektrik. Dengan empangan yang besar ini, air yang melalui terus di ruangan ini terus menggerakkan turbin yang dipasang, dan dipasang generator ini untuk menghidupkan turbin. Dan apabila turbin ini bergerak, dia akan menghasilkan satu cas elektrik yang sangat besar. Kemudian cas tenaga elektrik ini akan terkumpul di transformer ini sebelum diagihkan melalui menara pencawang terus ke setiap rumah 240 voltan untuk single phase dan juga third phase. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ini adalah contoh sumber elektrik air. Sumber yang ketiga ialah matahari. Okey, matahari ini, bagaimana matahari ini boleh menukarkan kepada tenaga elektrik? Dengan tenaga solar. Matahari dan akan mengumpulkan tenaga solar itu dan bertukarkan kepada tenaga elektrik dan terus digunakan untuk setiap isi rumah. Adalah contoh, kalau kamu boleh tengok daripada panel ini, daripada panel tenaga solar ini terus digerakkan, boleh digunakan kepada perkakas elektrik seperti televisyen. Okey, yang ini tadi contoh sumber elektrik matahari. Ini matahari tenaga solar. Okey, seterusnya kita tengok ombak. Bagaimana ombak ini boleh menukarkan kepada tenaga elektrik? Okay, kalau kamu tengok di sini di lautan, ombak yang bergelora ini akan menggerakkan satu alat yang dipasang. Kemudian apabila alat ini ke depan dan ke belakang, dia akan menggerakkan satu rotor di sini dan akan mengalihkan satu cas tenaga yang kuat sebelum boleh diagihkan kepada isi rumah. Okey, itu adalah contoh-contoh sumber yang
boleh diperbaharui. Okey, sekarang kita tengok contoh sumber yang tidak boleh diperbaharui. Yang pertama ialah petroleum. Okey, petroleum ni kita sedia maklum berada di dasar laut. Yang mana petroleum ini kita boleh gunakan sebagai bahan galian ni, kita boleh gunakan sebagai bahan sumber untuk kita menukarkan kepada tenaga elektrik, untuk kita menggerakkan turbin. Kemudian turbin itu boleh menghasilkan tenaga elektrik. Yang ni contoh petroleum berada di tengah lautan. Okey, seterusnya sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah arang batu. Arang batu ini kalau kamu tengok apabila dipanaskan, haba wap panas ini akan menggerakkan turbin. Apabila turbin ini bergerak, maka akan menghasilkan charge arus elektrik. Okey, seterusnya gas. Begitu juga dengan gas. Gas juga apabila pembakaran berlaku, steam tersebut, wap tersebut akan menggerakkan turbin, dan turbin ini akan menjana charge elektrik. Dan seterusnya tenaga nuklear. Tenaga nuklear, kalau negara-negara di Timur Tengah sana, Iran, Iraq dan sebagainya, mereka gunakan tenaga nuklear ini sebagai untuk menjana tenaga elektrik, sebab di sana tenaga nuklear sangat banyak. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok pada elemen yang kedua. Apa itu medium? Medium ini adalah perantara antara sumber dengan beban. Beban kita akan tengok selepas ini. Medium ini berfungsi untuk mengalirkan arus elektrik. Wire lah contohnya kan. Terbahagi kepada dua, berwire dan juga tanpa wire. Kalau kamu tengok pada muka surat, buku teks pada muka surat 63, kat sini ada contoh dia. Yang ni contohnya berwire, contohnya kipas, kita menggunakan wire untuk menghubungkan terus ke perkakas elektrik, dan tanpa wire contohnya handphone, tablet dan sebagainya. Okey, beban. Apa itu beban? Beban ialah peralatan elektrik ataupun perkakas elektrik yang disambungkan pada litar supaya ia boleh berfungsi. Kalau kamu tengok beban juga pada contoh pada gambar yang ditunjukkan ialah pada muka surat 63. Okey, berikan contoh beban yang ada di dalam bengkel. Kalau sekarang ni saya sedang berada di dalam bengkel. Beban yang ada contohnya mesin gerudi lantai, kipas angin yang dipasang pada soket, lampu, itu contoh-contoh beban. Ataupun kita gunakan perkakas mesin-mesin untuk menggerakkan mesin tersebut, kita gunakan soket, itu kita dipanggil beban. Ini antara contoh beban lah kalau yang berada di rumah kamu. Kita ada microwave, oven, peti ais, vacuum, mesin basuh dan televisyen. Ingat ini contoh beban. Okey, seterusnya dan yang terakhir ialah kawalan. Kawalan ini ialah pengawalan arus elektrik secara selamat dengan memutus dan menyambungkan litar. Dilakukan secara manual ataupun automatik. Okey, suka saya ingin kongsikan di sini contoh perkakas elektrik yang kamu boleh nampak saban hari yang biasa kita gunakan ialah stereka. Stereka itu ada satu regulator yang kita boleh kawal. Kita boleh kawal dia punya tahap kepanasan. Itu antara contoh kita boleh gunakan secara selamat. Sekiranya tiada alat ataupun regulator yang boleh mengawal tahap kepanasan, mungkin stereka itu akan terbakar. Okey, dan juga contoh switch on off itu juga adalah cara untuk memutus dan menyambungkan litar. Ini contoh switch lah, kita on ataupun off. Ini on, ini switch tekan, switch tekan. Okey. Kita dah habis bab elemen, kita masuk sedikit bab jenis-jenis arus. Kamu boleh tengok pada muka surat 364. Okey. Jenis arus terbahagi kepada dua, ada arus ulang-alik AU, ataupun arus terus AT. Arus ulang-alik, sistem penjanaan dan pengagihan elektrik dari stesen jana kuasa hingga ke rumah. Voltan tinggi digunakan semasa penghantaran bekalan supaya dapat merendahkan nilai arus, mengurangkan kehilangan kuasa. Kamu kena ingat voltan yang melalui menara pencawang, wire terus sambung ke rumah kamu itu voltannya sangat tinggi. Tetapi bila masuk saja ke rumah, dia terus disusut nilaikan kepada 240 voltan. Voltan ni dia akan berkurangan apabila bekalan sampai di rumah. Voltan dinaikkan dan diturunkan menggunakan transformer. Kalau kamu tengok pada gambar, ada transformer di situ, ada contoh gambar di situ. Kita ada meter kilowatt jam
dia akan terus kepada meter, daripada meter itu dia terus diagihkan kepada setiap isi rumah. Ini yang kalau contoh yang lebih kompleks kamu boleh nampak. Ini adalah power stationnya. Kemudian dia pergi kepada transformer ni. Transformer ni untuk dinaikkan dan dia boleh turunkan arus elektrik. Kemudian dia terus pergi ke menara pencawang. Kamu tengok sini. Kemudian dia ada transmission substation ni. Terus ke tiang-tiang elektrik. Kemudian distribution substation. Dia pergi agihkan kepada tiang-tiang elektrik yang lain. Terus yang ini terus kepada commercial industry business consumer. Contohnya seperti kilang yang menggunakan 3 fasa ataupun bangunan-bangunan tinggi, contoh seperti sekolah. Manakala tiang yang selebihnya dia akan distribute ataupun agihkan kepada setiap isi rumah yang menggunakan sistem single phase ataupun sistem satu fasa. Okey. Okey, yang ni yang ada contoh gambar yang berada dalam buku teks yang kami boleh tengok pada muka surat 64 di sini bekalan arus ulang alik dari transformer yang telah direndahkan voltanya kepada 240 volt. Kemudian arus ulang alik ini dia akan terus masuk ke dalam rumah, terus boleh diguna pakai untuk semua perkakas ataupun beban yang berada di dalam rumah. Okey, seterusnya jenis-jenis arus yang kedua ialah arus terus. Arus terus ialah arus voltan dan caj elektrik mengalir secara sehala. Kalau tadi arus ulang alik, tapi ini sehala sahaja. Arus dihasilkan daripada bateri, daripada sumber elektrik yang kecil, solar dan juga dynamo. Dynamo tahu tak kat mana? Okey, dynamo ni contoh biasanya kalau kita tengok basikal. Kalau dululah basikal yang lama kan. Basikal lama tu dia ada lampu kan, lampu kat depan. Kemudian bagaimana lampu tu boleh menyala? Kalau sekarang ni mungkin dah pakai bateri dan sebagainya sebab dia pakai lampu LED. Tapi kalau dulu hanya ada mentol, kemudian ada dynamo di sisi roda. Apabila dynamo itu diletakkan pada tepi roda dan roda itu bergerak, dia akan menggerakkan satu medan magnet yang berada di dalam dynamo itu dan akan menghasilkan satu caj elektrik dan boleh terus buatkan mentol menyala. Okey. Ini contoh sikit diagram ni yang simple lah. Okey, pictorial. Kalau bila awak tengok dekat sini, bila kita on sahaja switch, ini switch ataupun pemutus selita, bila kita on dengan menggunakan konsep bateri, lampu akan menyala. Dan ni contoh sikit diagram ni daripada bateri, switch, yang ni lampu mentol, yang ini pun bateri. Saya rasa itu sahaja untuk kelas kita pada kali ini untuk objektif elemen sistem elektrik, iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Kita akan sambung untuk part yang kedua, iaitu menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Baiklah, untuk kerja rumah hari ini, saya nak kamu buka buku modul pada muka surat 38. Kamu boleh tengok di sini soalan 1, 2 dan 3. Itu sahaja. Soalan 1, 2 dan 3. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.